Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. 7 مياه بتقديم السين على الموحدة. أحدها ماء السماء لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به سورة الأنفال. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع. وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما. وثانيها ماء البحر أي المالح لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Sekejap sambung sikit. صححه الترمذي وسمي بحرا لعمقه واتساعه. تنبيه حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا، ويقال في العذب كما قاله في المحكم. فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله كل ماء من بحر عذب أو مالح، فالتطهير به جائز بأنه لحن، وإنما يصح من بحر ملح وهو مخطئ في ذلك. قال الشاعر البحر الطويل فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا، ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك. قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Okey. Jadi kata Syekh Abi Syuja' rahimahullah taala wa rahmatullahi alaih, kata dia al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha 7 miyah. Jadi 7 miyah tu, 7 tu dia marfu' lah pasal dia jadi fa'il kepada yajuz. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha 7 bukan jadi fa'il yajuz bagi fa'il dia adalah at-tathhir. 7 miyah ni khabar al-miyahu 7 miyah. Jadi mubtada dia al-miyah di hadapan itu. Al-miyahu 7 miyah. Air itu ada 7 jenis air. Jadi ni bukan nak bilang air berapa bekas ni, bukan. Yang bilang apa ni?
Ini bilang jenis ya. Bilang jenis. Jadi nak bilang jenis air, tapi bukan maknanya air tu ada tujuh jenis saja. Air tu banyak, ni bilang apa nama ni yang masyhur, bilang yang masyhur. Jadi kalau kita tengok dalam matan yang lain yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi antaranya ialah ma nazala minas sama'i wa ma naba'a minal ardi. Apa yang turun daripada langit dan apa yang terbit daripada bumi. Bentuknya macam mana ni, antaranya bentuk yang masyhur ialah 7 ni lah. Bentuk ni 7. Jadi nak bincang tentang air, biasanya air itu dibahasnya ialah 7 jenis air ni. Mak apa? Nak kata apa nama ni tak bahas lagi air mutlak ni, maknanya air mutlak lah ni. Ni makna air mutlak. Tapi istilah air mutlak tak datang lagi. Nak cari air dulu. Jenis-jenis air yang harus bersuci dengannya. Jadi yang harus bersuci dengannya maknanya cerita tentang air mutlak lah. Jadi ini juga setengah para ulama menyatakan eloknya di dalam matan itu dibuat sama macam matan apa nama ni Minhaju At-Talibin ya. Itu dengan menyebut dahulu apa nama ni ma'un mutlaqun, sebut dulu orang panggil air yang boleh bersuci dengannya ialah ma'un mutlaqun. Ma'un mutlaqun. Untuk menghilangkan najis, untuk mengangkat hadas, maka hendaklah dengan air mutlak. Jadi di sini diterus air yang harus bersuci dengannya ada 7 air. Maknanya air yang harus bersuci dengannya itu air mutlak ni dia bilang 7 jenis apa nama ni air mutlak yang biasa didapati ya. Biasa didapati. Baik. Sab'u miyahin bitaqdimis sini 'ala al-muwahhadah. Ahaduha dibilang satu-satulah, bilang satu sab'u miyahin. Jadi sab'u jadi khabar. Jadi ma'us sama'i ma'us sama'i dia ada apa tu? Jadi badal lah, jadi badal pada sab'un, kemudian dia bilang satu-satulah, itu badal. Kemudian yang lain tu maktuf di atas ma'us sama' lah. Baik. Sab'u miyahin. Jadi setengah pada apa nama ni kata dalam apa nama ni komentar lah sedikit ya. Jadi sab'u miyah. Miyah ni asalnya ma'un. Ma'un itu asalnya mawahun. Jadi oleh kerana itu dia adalah lafaz muzakkar, ma' muzakkar. Jadi muzakkar biasanya dia punya adat dia dalam bentuk muannas lah, sab'atu miyahin. Jadi kata sebahagian para ulama, maka yang lebih tepatnya ialah al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'atu miyahin. Tapi tak ramai lah yang kata begitu ya. Oleh kerana dia dah mungkinlah dia adalah pertahanan dia kata sab'u miyahin, tapi masyhurnya ialah apabila apa nama ni ma'dud dia itu dia bilangan 1 sehingga 10 ni. Ma'dud dia adalah muzakkar. Muzakkar itu dikira masa mufrad ya. Maka bilangannya datang dalam bentuk muannas. Dia terbalik. Jadi sab'atu miyah. Tak apalah kita baca ikut sab'u miyahin ya. Tak ada orang betulkan matan dia tu. Jadi kita teruskanlah begitu walaupun ada komentar lah daripada sebahagian daripada ahli bahasa dengan kata Syekh Abi Syuja' sab'u miyahin. Jadi kita kekalkan dia al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Bitaqdimis sini 'ala al-muwahhadah, dengan mendahulukan huruf sin di atas yang bertitik satu. Al-muwahhadah maknanya yang bertitik satu. Satu titik. Mana huruf satu titik tu? Huruf ba. Jadi ini kerana pada zaman dahulu, kita terangkan zaman dahulu tulis tangan. Boleh tulis tangan. Jadi sab'un itu dia ada gigi dia tu, kalau sin ada 3, tapi dia ada dengan ba tu sekali, jadi ada 4 gigi dia. Jadi kadang-kadang titik itu letak kat mana? Titik itu kadang-kadang letak kat depan sikit, kadang tengah sikit, kadang ujung sikit. Jadi tak tentu letak titik. Jadi menyebabkan ada orang akan salah baca lah. Dia akan baca bas'u. Dia akan baca apa nama ni? Bas'u. Jadi sin duduk di tengah. Oleh kerana itu dia tulis sampai untuk mengelakkan daripada salah baca. Ni dipanggil apa nama ni? Langkah berhati-hatilah yang diambil.
iaitu bitaqdimis sin. Kata dia huruf sin dahulu. Walaupun ada titik situ, titik itu adalah untuk ba selepas daripada sin. Selepas daripada sin. Bukan titik itu untuk yang depan sekali, bukan. Titik itu ialah selepas habis gigi sin. Itu maknanya. Bitaqdimis sini alal muwahhadati. Jadi kalau kita zaman cetak komputer begini ni, jadi kalau sebut begini macam kita kata fudul lah, macam dah lebih lah, macam tak payah sebut tak apa. Gitu. Tapi kita kena faham lah. Ni kitab klasik. Jadi kenapa dia tulis begitu? Tulis begitu kerana untuk mengelakkan salah baca salinan yang dibuat oleh penyalin-penyalin. Dulu tak ada fotokopi, tak ada fotostat. Setiap orang dia salin. Jadi ada satu kerja tu, kerja penyalin tu zaman dulu, kata orang yang pandai khat ni dapat duit, dapat duit dengan khat. Pasal apa? Pasal dia boleh jadi penyalin. Bila dia salin, kalau tulisan dia cantik kan malah orang cari dia. Gitu. Zaman sekarang ni semua orang pakai komputer semua sekali. Tulisan khat pun dikomputerkan. Jadi kuranglah pendapatan ahli-ahli khat. Khatat. Yalah, adalah pendapatan yang lain pula, cara-cara elektronik dan seumpamanya. Baik, ahaduha, salah satu daripada 7 air itu ialah ma'us sama'i, iaitu air daripada langit. Ma'us sama'i. Jadi air daripada langit. Air langit, katanya air langit. Sebut air langit itu sebenarnya nak katakan langit itu tempat dia, tempat keluar. Air langit. Liqaulihi ta'ala, itu air hujan lah kita kata. Bahasa Melayu ialah air hujan. Terjemah direct dia ialah air langit. Terjemah yang sedap dengar bahasa Melayu ialah air hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Surah Al-Anfal. Dan dia, yakni Allah Ta'ala, menurunkan ke atas kamu. Menurunkan ke atas kamu. Yunazzil maknanya diturun. Bukan sekaligus lah. Diturun. Berintik-intik, selur-selur gitu. Yunazzilu, beransur-ansur. Jadi kalau turun sekaligus, macam kena simbah satu baldi air ataupun kapal terbang. Itu dia panggil, bahasa tengah dia panggil rembas. Sekaligus begitu, maka mendatangkan mudarat yang lain pula. Ini rahmat Allah Ta'ala, dia menurunkan hujan itu dengan lemah lembut dan dengan beransur-ansur itu. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama', Allah Ta'ala menurunkan ke atas kamu daripada langit itu akan air. Akan air. Air itu, air daripada langit itu tujuan apa? Liyutahhirakum bih. Untuk menyucikan kamu dengannya. Untuk Allah Ta'ala menyucikan kamu dengan air tadi. Jadi inilah kata mazhab Syafi'i, air itu ada yang tahir, ada tahur. Tahur itu maknanya suci lagi menyucikan. Tahirun itu saja maknanya dia suci pada dirinya, tidak menyucikan pada yang lain. Kerana ayat ini ada lagi Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ma'an tahura. Dia pakai tahur. Tahuran ini ditafsirkan oleh ayat ini. Tahur itu liyutahhirakum, maknanya untuk menyucikan. Tahur bermakna at-tahir wal mutahhir. Itu dia. Jadi menunjukkan bahawa air daripada langit adalah air mutlak. Air daripada langit, air hujan adalah air mutlak. Wa bada al-musannifu rahimahullahu biha. Dan musannif, yakni Asy-Syaikh Abi Syuja' rahmatullahi alaih, rahimahullahu ta'ala, memulakan dengan air hujan dahulu. Air daripada langit dahulu, li syarafiha. Kerana mulianya langit tadi. Li syarafiha kerana mulianya langit tadi. Alal ardi, berbanding dengan bumi. Jadi as-sama' dikira muannas lah. Terbaliknya li syarafiha. Dikira lebih kemuliaannya ke atas bumi. Maknanya dia lebih mulia daripada bumi. Kama huwal as-sahhu fil majmu'. Sebagaimana itulah pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih sahih di dalam al-majmu'. Jadi langit dengan bumi mana yang afdal? Jadi kita tak timbullah perbahasan ni pada zaman kita ini, tak timbullah mana yang lebih afdal antara langit dengan bumi. Tapi para ulama pada zaman dahulu mereka itu
Mereka itu memang mengambil hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber ilmu. Sebagai sumber ilmu. Apa yang ada dalam hadis, maka dibahas. Maka dikaji. Sebut tentang langit dan bumi, kelebihan langit dan kelebihan bumi pun ada. Walaupun hadis bukan hadis yang sahih. Walaupun hadis bertaraf dhaif. Walaupun begitu, di dalamnya ada ilmu di dalamnya. Antaranya manakah yang lebih mulia antara langit dengan bumi. Jadi ilmu itu ilmu falsafah lah dia kata. Maknanya dari segi amalannya tidak ada lah. Tapi oleh kerana ada disebutlah di Nabi itu satu kemuliaan mengetahuinya. Jadi adalah perbahasan di situ, kita pun tak bahas lah. Kita pakai bersetuju sajalah dengan dia. Iaitu kata dia ialah langit adalah lebih mulia daripada bumi. Sebenarnya bila sebut al-asah begitu maknanya ada khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama mazhab Syafi'i ada khilaf. Ada juga yang berpandangan bumi adalah lebih afdal. Ada pandangan bahawa langit adalah lebih afdal. Kerana langit itu adalah tempat para malaikat. Adapun bumi maka dia adalah tempat manusia. Tapi bumi menjadi mulia kerana Nabi Muhammad SAW duduk di bumi dan dikebumikan di bumi. Itu perbahasan ni lah. Adalah perbahasan lain. Jadi ada sebahagian ulama berpandangan bahawa bumi adalah lebih afdal daripada langit. Jadi kita ambil di sini, kita ikut Syekh Asy-Syirbini rahmatullahi alaih. Kata dia mulakan Syekh Abi Syuja' mulakan dengan langit dahulu. Kerana mungkin dia pandangan dia samalah seperti Imam An-Nawawi menyatakan bahawa langit adalah lebih afdal daripada bumi. Itulah yang disebut oleh Imam An-Nawawi wa huwal as-sahhu kama fil majmu', sebagaimana dalam kitab Majmu'. Baik. Wa halil muradu bis sama', wa hal al muradu bis sama' fil ayah. Adakah yang dimaksudkan dengan langit di dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu wa yunazzilu alaikum minas sama' tadi. As-sama', adakah dikehendaki dengan langit itu fil ayah al-jirmul ma'hud? Adakah maknanya jirim yang disebut itu langit betul? Awis sahab, ataupun maksudnya ialah awan. Awan sebut langit, maksudnya awan. Jadi langit ni kat mana? Ni perbahasan juga. Langit dekat mana? Jadi kalau ilmu sains moden ni, maka dia kata langit tak ada langit lah. Kata sky itu maknanya hampa gas, tak jumpa. Jadi tempat Nabi SAW Isra' Mi'raj, tempat dia Mi'raj itu, maka tidak diketahui oleh barat, tidak diketahui. Mana langit yang pertama? Jadi langit yang pertama ni lebih kurangnya kita katakan ialah as-sama' ad-dunya, as-sama' ad-dunya, langit langit dunia ini ialah yang ada bintang-bintang, lagi ada bintang-bintang, lagi ada planet-planet, maka dia adalah langit dunia. Tak sampai lagi langit yang lebih tinggi, 2, 3 dan sampailah 7. Jadi langit ini ada 7 lapis. 7 lapis. Itu mutawatir lah. Langit ada 7 lapis. Jadi adakah air itu? Jadi orang putih ni tak jumpa lagi lah langit tu mana pintu yang Nabi Muhammad SAW naik itu tak jumpa lah. Jin dah jumpa dah. Jin dia tahulah, dia nak dengar berita daripada langit. Sekarang dia tak boleh pergilah. Kerana dia akan dipanah itu berdasar pada ayat Al-Quran. Baik. Jadi kata dia di sini, adakah yang dikehendaki Allah Ta'ala menurunkan hujan, menurunkan air daripada langit? Itu langit. Langit yang pertama sana, ataupun as-sahab, ataupun dia adalah awan. Atau maksudkan ialah awan. Awan yang mana? Iaitu yang naik. Daripada laut itu naik semula, membentuk wak semua sekali jadi awan. Jadi sebut awan dengan sebut langit tapi maksudnya awan. Itu maknanya guna lafaz majaz lah, majaz. Sebut langit maknanya di peringkat tinggi, di awan tu duduk tinggi, duduk tinggi. Sebenarnya awan bukan langit. Awan adalah awan. Langit itu maknanya yang lebih tinggi, yang ada pintunya, ada langit pertama, langit kedua tu. Maka langit manakah yang dimaksudkan dalam ayat? Qaulani. Ada dua pendapat. Hakahuma An-Nawawi fi Daqa'iqir Rawdah. Imam Nawawi menceritakan dua pendapat itu di dalam kitab Daqa'iq Ar-Rawdah.
Kan daqaiqul minhaj sini daqaiq ar-rawdah. Wala mani'a, dan kata Syekh Al-Khatib, wala mani'a, dan tidak ada halangan min ayyunazzil, bahawa Allah Ta'ala menurunkan min kulli minhuma. Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Langit apa? Langit yang betul, dan juga turunkan daripada langit daripada awan. Daripada awan. Jadi itulah perbahasan ni. Tapi oleh kerana kita duduk pada zaman zaman moden ini, maka kita boleh tengok tak ada air yang turun daripada langit yang betul, memang tak ada. Air ni turun daripada awan. Jadi itulah pendapat yang lebih rajih yang kita boleh tengok. Bila pergi ke langit tu, maknanya naik kapal terbang tu kita nampak. Nampak. Kalau kita dah lebih daripada awan, maka tak ada dah hujan. Awan tu dia ada satu lapisan udara tu sampai situ je. Dia tak naik dah lebih. Bila dah pergi lebih lagi, maka tak ada hujan di atas sana. Ini menunjukkan bahawa air hujan itu adalah daripada awan. Walaupun perbahasan pada zaman dahulu, perbahasan akademiknya ada dua pendapat. Tapi sekarang kita kata maknanya air hujan itu air daripada awan. Maknanya kita boleh tarjih lah pendapat ni boleh tarjih lah air itu maknanya daripada awan. Kalau tidak, duduk di bulan pun ada hujan, duduk dekat lain pun ada hujan, di planet lain pun ada hujan daripada langit. Gitu. Tak. Tapi bukan, Allah Ta'ala bagi hujan itu untuk untuk di bumi ini daripada awan. Jadi air hujan adalah air mutlak, satu daripada yang tujuh. Wathaniha, dan yang keduanya, dua daripada apa? Dua daripada jenis-jenis air tadilah. Wathaniha ma'ul bahri. Wathaniha ma'ul bahri ay al-malihu, iaitu air laut. Maksud air laut itu ialah yang masin. Gitu. Kerana bahasa Arab ni sebut laut ni kadang-kadang maknanya air yang banyak. Kalau sungai itu luas, maka disebut bahrun juga. Tapi di sini yang dikehendaki ma'ul bahri ialah al-malih, maknanya laut sungguhlah, laut dan lautan. Ahli hadithi, kerana ada hadis Nabi SAW, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci, adalah suci lagi menyucikan, pakai tuhur. Tuhur tak pakai tahirun. Ini adalah dia punya kebahasan tentang hadis ni. Maka ditanya itu, adakah air laut itu kami pergi ke laut dan kami bawa sikit saja air. Kelasi itu kata, kami bawa sikit saja air. Kalau kami minum air, kalau kami gunakan air untuk minum, untuk berwuduk, untuk bersuci, maka tak adalah air untuk minum. Maka boleh tak minum, panggil air laut. Boleh tak bersuci dengan air laut. Maka Nabi menyatakan huwa at-tahuru, huwa at-tahuru. Air laut itu adalah air yang suci, lagi menyucikan. At-tahur, maknanya boleh bersuci dengan air laut. Dan Nabi tambah lagi, al-hillu maitatuhu, lagi halal. Al-hillu bermakna al-halal, lagi halal akan bangkai-bangkainya. Jadi binatang laut maka adalah halal. Ini adalah mazhab Syafi'i. Maknanya yang di laut itu adalah halal. Jadi bangkai di laut itu adalah halal. Halal. Binatang-binatang laut itu pun adalah halal. Itu makna dia. Jadi Nabi tambahlah, selain daripada air laut, begitu juga binatang di dalam laut adalah halal. Al-malih, al-malih, al-bahru, al-malih. Maka sahahahu at-Tirmidzi wa habis itu. Sahahahu, hadis itu dikatakan sahih, disahkan oleh Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Wa summiya bahrun, dan dinamakan laut itu dengan bahrun. Bahrun li'umqihi, dipanggil laut itu bahrun kenapa? Li'umqihi, kerana dalamnya, wattisa'ihi, dan luasnya. Jadi sebut laut itu yang menggambarkan sesuatu yang dalam, lagi luas. Jadi biasanya laut ini orang alim dikatakan kal bahri, seperti laut. Seperti laut. Kenapa? Kerana dalam ilmunya, dalam lagi luas. Dalam lagi luas ni maknanya bayanglah kita nak masuk dalam tu, maknanya kita tu kecil sangat lah. Itu dia.
As-summiya bahran li'umqi wa ittisa'i. Dan ini biasa diguna di dalam percakapan orang Arab untuk ilmu balaghah, biasa digunakan. Baik. Tanbihun, tanbih. Haitsu utliqal bahru, bila mana disebut perkataan al-bahru, fal muradu bihi al-malihu ghaliban. Maka bila sebut laut, al-bahru dalam bahasa Arab, sebut bahrun, maksudnya ialah air laut yang betul tu lah, yang masin tu. Al-malih maknanya yang masin lah. Wa yuqalu fil adbi, tapi boleh juga fil adbi maknanya air tawar. Air al-adb makna sedap tu maknanya air tawar lah, air tawar. Itu air masin, air tawar. Jadi air tawar itu maknanya sungai lah. Sebut juga sungai, boleh juga sungai. Bahru panggil sungai. Sungai yang besar, luas. Macam fil yammi, kadang-kadang sebut fil yammi, Nabi Musa itu diletakkan di dalam laut. Laut apa tu? Maknanya sungai Nil, maknanya yang luas, luas. Kama qalahu fil muhkam, sebagaimana yang disebut olehnya, sebagaimana yang disebut akannya di dalam kitab Al-Muhkam, kitab Muhkam. Ibnu Sidah, Ibnu Sidah Muhkam, Al-Muhkam, wa apa nama ni? Kitab dia ni Al-Muhkam wa apa nama ni? Apa nama kitab dia? Al-Muhkam wal Muhitul A'zam. Al-Muhkam wal Muhitul A'zam oleh Ibnu Sidah. Dulu ada kita jumpa sekali saya baca Ibnu Sayyidihi, saya tengok balik, yang tepatnya ialah Ibnu Sidah, Ibnu Sidah, bukan baca Ibnu Sayyidi, Ibnu Sidah nama dia. Daripada Andalus, Al-Andalusi, orang buta pula tu, tapi alim bahasanya, kitabnya tebal begitu. Itu orang alim, Allah Akbar, itu rahmat Allah Ta'ala yang sangat hebat. Itu kitab kamus lah, seperti kamus menyebutkan bahawa al-bahru itu digunakan untuk laut dan juga digunakan untuk sungai. Itu kata Ibnu Sidah. Tapi yang validnya digunakan laut itu al-bahru, memang laut betul. Faedah. Faedah maknanya kita ambil faedah lah lebih kurang, ataupun kita kata cerita yang berkaitan lah sikit. Susah juga nak terjemah faedah ni. Dulu kita terjemah dah sekali lah. Faedah. Faedah ni kata apa? Faedah maknanya kita kata an-nukat lah ni. Faedah. Mana alang-alang dah cerita tentang orang panggil malih ni, cerita tentang al-bahru, al-malih ni, cerita sikit al-malih. Tentang malih ni cerita sikit. Faedah. I'tarada ba'duhum 'ala Syafi'i fi qawlihi kullu ma'in min bahrin adbin aw malihin fattathhiru bihi jaizun. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Setiap air daripada laut, min bahrin adbin, daripada laut yang tawar, au malihin, makna laut yang tawar adalah sungai lah, au malihin, atau laut yang masin, itu makna laut yang betul tu lah. Fatathiru bihi jaizun, maka bersuci dengannya air tersebut adalah harus. Jadi apa yang masalah sini? Masalahnya bi annahu lahnun, bahawa sesungguhnya dia adalah lahnun. Lahnun ni kita kata salah dari segi bahasa lah. Lahnun, tersilap, silap bahasa, silap tata bahasa. Gitu. Silap penggunaan bahasa, itu lahnun. Kalau dalam apa namanya lah ilmu tajwid, lahnun tu maknanya salah baca tu. Itu lahnun, maknanya salah tajwid. Ni salah apa? Salah bahasa. Lahnun juga. Bi annahu lahnun. Lahnun kat mana? Itu malihun. Dia kata orang Arab tak cakap malihun. Orang Arab tak cakap malihun. Dalam Quran azbun furatun apa nama milhun ujaj, milhun ujajun. Jadi pakai milhun, tak pakai malihun. Imam Syafi'i kata malihun, bahrun malihun. Ada bahrun milhun, tak apa. Bahrun malihun. Jadi dia kata Arab tak pakai ni. Jadi kerana itu bi annahu lahnun. Itu salah bahasa Imam Syafi'i. Wa innama yasihhu min bahrin milhin. Yang betulnya kata dia ialah daripada guna bahrin, bahrun milhun, bahrin milhin. Asalnya ada min.
wa huwa mukhti'un fi dzalika, dan Imam Syafi'i itu salah di sini ya. Wa huwa mukhti'un bidzalika. Salah di sini kata dia. Nama yasihu min bahrin milhin wa huwa mukhti'un fi dzalika. Dan dia itu salah dengan sebut malihun. Maka kata Syekh Khatib, maknanya tak betul lah dia kata tu kerana qala syair, dia pun bawa dalil dia pun bawa dalil wa innama i'tarada ba'duhum. Jadi kata ba'duhum, jadi huwa di sini mukhti ni siapa ni? Boleh maksud Imam Syafi'i kalau kira huwa ni balik pada Imam Syafi'i huwa salah, ataupun maksud dia nak bagi huwa ni bagi ba'duhum kerana ada seorang ulama nama, tak ingat nama dia, tak silap saya, Akhwas tak silap yang kata bahawa Imam Syafi'i salah di sini salah. Maka dia nak bela Imam Syafi'i, dia kata salah orang yang kata Imam Syafi'i itu tak betul. Kerana Imam Syafi'i ni adalah hujah dalam bahasa hujah dalam bahasa. Jadi dia pergi belajar dengan Bani Hudzail, tak silap saya, lama duduk situ. Jadi syair-syair Arab dia hafal semua sekali, jadi bahasa orang Arab adalah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i dan dikira hujah dalam bahasa. Kalau maknanya Imam Syafi'i kata begitu dengan baris begitu, dengan orang panggil istiqaq begitu, maknanya betul Imam Syafi'i itulah. Itu makna dia. Jadi yang kata begitu tak betul, dia pun datangkanlah dengan syair. Ni dalil dalam bidang bahasa. Dalil dalam bahagian syarah ni dengan Quran hadis ya. Dalil dalam bahagian bahasa dengan syair Arab ni kuat. Jadi kata orang Arab, falau falat fil bahri wal bahru malihun tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun falau falat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri min riqiha adban. Kalaulah perempuan itu dia itu meludah ke dalam laut, hal keadaannya laut itu adalah masin, dia pakai malih. Jadi dia tak pakai malih milhun, wal bahru milhun, dia pakai wal bahru malihun, wal bahru malihun. Jadi maknanya syair Arab, orang Arab yang peringkat ni hadis ni apa namanya syair ini dikatakan pada zaman kerajaan Bani Umayyah jadi maknanya zaman kuatlah, bahasa dia tengah kuat. Jadi boleh guna malik. La asbaha, maka jadilah ma'ul bahri, air laut itu min riqiha, daripada air ludahnya tadi adban, jadi tawar laut. Hebat dia punya kekasih tu nak cerita. Ni syair puji kekasih lah ni ni adalah katanya Majnun Al-Laila, tapi ni ada khilaf lah siapa yang kata syair ni. Siapa yang kata syair ni? Ada beberapa lah. Beberapa pendapat, antaranya depan dia kata wa ahbabtuha hubban apa depan ni tak ingat. Depan ni ada lagi lah cerita tentang dia punya kekasih dia itulah. Dia punya kekasih dia. Jadi kalau kasih dia ni cantik sangat, hebat sangat, wangi sangat, semua hebat berlaku lah kasih dia. Sampai kalau ludah tu pun, kalau laut itu masing, laut itu boleh bertukar menjadi tawar. Itu makna lah, makna pada syair. Tapi kita bukan nak bagi makna dia tu, nak bagi pada malihun dengan milhun. Ini menunjukkan bahawa betul Imam Asy-Syafi'i. Walakin fahmahu as-saqima. Jadi nak balik pada huwa di atas tu, nak kata orang yang komen Imam Syafi'i itulah. Yang sebenarnya dia kata walakin fahmahu as-saqima. Sebenarnya ialah kefahamannya yang as-saqim, yang salah itulah. Saqim makna sakit. Tapi kalau kita terjemah ialah kefahaman yang salah itulah addahu ila dzalika, yang bawa kepada pendapat yang sampai menyalahkan Imam Asy-Syafi'i. Maka kata dia pun bawa lah qala syair, ada syair lain pula yang menyatakan wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmis saqimi. Ini Bahrul Wafid ni kalau tak silap saya, Bahrul Wafid. Mufa'alatun mufa'alatun mufa'alatun
wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Alangkah banyak orang yang mencela perkataan yang benar, wa afatuhu, dan kerosakannya itu, yang mencela tadi, minal fahmi as-saqimi, kerana daripada kefahaman yang salah. Dia cela. Berapa ramai orang dia mencela perkara yang betul, perkara itu betul, tapi dia cela juga. Pasal apa dia cela perkara yang betul? Kerana kefahamannya yang salah. Dan ini dia sindir lah, sindir kepada orang yang menyatakan Imam Asy-Syafi'i itu tidak betul. Itu cerita bahasa sikit dari segi milhun dan juga malihun. Kata Imam An-Nawawi, boleh belaka, boleh belaka. Al-bahru bahru malihun, boleh ada 4 bahasa. Bahrun milhun boleh, bahrun malihun boleh, bahrun malihun boleh, kemudian bahrun mulahun. Mulah bukan mullah, mulahun dengan tak ada sabdu, mulahun boleh. Itu ada digunakan dalam bahasa Arab. Maka tak boleh kata Imam Asy-Syafi'i guna dalam kitab dia menyatakan min bahrin adbin aw malihin itu sebagai salah. Baiklah, sampai situ dulu untuk pada hari ini. Kita sambung yang ketiga nanti insya-Allah. Allahumma anfa'na bil ilmi Allahumma anfa'na bil ilmi. Allahumma anfa'na bil ilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Tinggal satu doa ni, tinggal biasa ada doa tu, Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.